Okey, kritikan terhadap kopilosofi. Saya melihat dalam beberapa aspek lah sebelum saya melontarkan komen ataupun kritikan terhadap buku ni. Aspek pertama untuk kali ini saya akan terangkan tentang kritikan saya secara peribadi terhadap beberapa plot penceritaan di dalam beberapa kisah yang ditulis oleh penulis. Yang kedua, saya akan pergi kepada kritikan secara technically lah dari sudut penggunaan ayat dan juga kesilapan ejaan dan sebagainya. Okey, untuk yang first, berkaitan dengan plot penceritaan, walaupun secara peribadi buku ni bukanlah buku yang membincangkan isu-isu pemikiran ataupun isu yang berat, tapi saya sebagai pembaca, walaupun membaca buku yang ringan, saya tetap akan melihat kepada konten buku tersebut lah. Dari sudut jalan cerita dia macam mana dan sebagainya yang akan memberi kepuasan kepada saya setelah membaca buku ni. Okey, berkaitan dengan plot, sebenarnya ada beberapa penulisan daripada penulis dalam buku ni yang saya rasa plot dia macam tak stable ataupun tak seimbang. Tak seimbang ni maksud dia sebenarnya, okay, yang saya faham lah, kalau kata kita menulis cerpen ni dia pendek, jadi memang kita kena buat pemilihan plot ataupun tema yang pada saya tepat dan ringkas saja. Kita tak perlu nak bawa variasi pelbagai tema. Maksud dia kalau kata novel, mungkin kita boleh bawa kepelbagaian plot, yakni means perubahan plot, ada climax dan sebagainya. Cuma yang kalau untuk cerpen ni dia kena memang betul-betul kena ringkaskan kepada satu tim dan satu objektif saja. Okey. Saya dah melihat kepada buku ni. Pertama, untuk cerita yang pertama, pembaca boleh baca starting dalam muka surat 4 sehingga muka surat 8 lah. Actually cerita dia, tajuk dia Kopi Berbicara. Dia permulaan cerita dia dalam page 4, 5 dan 6. So ada 3 halaman ni. Dia menceritakan tentang sejarah kopi, secara fakta lah, di beberapa negara, misalnya negara Arab, negara Amerika, Parsi dan lain-lain. Itu yang diceritakan oleh penulis. Kemudian dalam muka surat 7, penulis mengubah topik ke arah yang lebih peribadi. Dia cerita pasal family dia pula. Dia cerita pasal abah dia pun, ayah dia lah, seorang peminum kopi. Dan dia cerita sampai habis lah. Untuk 2 halaman ni, 7 dan 8 ni cerita pasal family, latar belakang family dia dengan kopi tu sendiri. Dia bukan, pada saya, dia tak ada masalah kita nak bawa isu fakta dan cerita fakta dan cerita peribadi. Cuma kalau nak bawa untuk nak gabungkan ni, saya mungkin cadangkan kalau kata penulis mungkin hanya bawa 10% saja secara cerita peribadi dia. Mungkin 1 atau 2 perenggan cukup lah untuk lengkapkan kesempurnaan cerpen dia tu. Tapi bila dia bawa secara 2 halaman, dia jadi banyak. So saya nampak benda tu dia tak seimbang, macam 60%, 40%. Dia mengganggu lah, sebab orang baca okay. At the first time saya membaca, mungkin saya anggap dah penulis ni nak cerita pasal fakta kopi dari first sampai habis, sebab dia cerpen, dia pendek. So bila dia masuk in the second part, dia macam part family pula dan agak banyak cerita yang dihuraikan. So dia macam meruntuhkan mood secara peribadi, mood pembacaan saya lah. So saya macam tertanya-tanya lah, dia nak cerita pasal apa? Nak cerita pasal fakta kopi tu ke ataupun pasal family dia kopi. Okey, itu satu. Dan benda yang sama juga berlaku dalam kisah dalam buku ni. Kalau kat sini boleh cek dalam muka surat 45 kalau tak silap saya. Ya, 45 ni pun tajuk dia Kopi dan Kopi Susu Bercangkir Memori. At the first place, starting cerita, dia cerita pasal family juga. Ni latar belakang dia, latar belakang family dia dengan kopi dan sebagainya. Kemudian masuk muka surat yang halayan yang ketiga dalam buku cerita dia saja. Dia ceritakan pula fakta pasal kopi hang tuah.
dia bercerita dalam bentuk fakta. Maksudnya benda tu panjang lah, agak panjang, tentang kopi hantuah tu sendiri. Benda tu ada ya relation, maksudnya dia kata memang family dia suka minum kopi hantuah, tapi dalam masa yang sama dia masukkan fakta tentang kopi hantuah tu agak banyak, lebih kurang 2 page ke 3 page. So berbalik pada saya tadi lah, sebab dia cerpen. So bila dia masukkan benda tu agak banyak, dia macam melarikan mood kita sendiri. Sebab lah ni kita macam baca pasal fakta kopi hantuah pula. Tadi dia cerita pasal letter family dia. So benda tu mengganggu lah. Itu pada saya secara peribadi, mungkin pembaca lain tak ada masalah lah. So itu the first kritikan saya terhadap buku ini.